Okey, pelajar-pelajar tahun 6. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan tajuk masa dan waktu. Okey. Untuk tajuk hari ini cikgu bahagikan kepada dua bahagian kerana tajuk ini agak panjang. Okey, ini adalah bahagian yang pertama untuk tajuk masa dan waktu. Okey, kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, untuk yang pertama kita akan tengok apakah tempoh dalam unit hari dan jam. Okey. Okey, untuk tempoh dalam hari dan jam, kita tengok contoh di sini. Okey, ada satu lawatan sekolah. Okey, mereka bermula daripada pukul 10.50 pagi. Okey, kita mulakan lawatan di Taman Haiwan ini. Okey, mereka pergi ke Taman Haiwan pukul 10.50 pagi pada tarikh. Cuba tengok di jam ni. Okay, di jam kat sini. Okey, 10.50 AM pagi 25 bulan 7 2021. Okey. Dan mereka tamat lawatan. Okey, lawatan selesai. Kita akan menaiki bas untuk pulang bersama-sama. Okey, tengok tarikh dia balik pada pukul 12.50 PM. Okey, tengah hari lah. Okey, pada 27 bulan 7 2021. Tarikh pun dah 27 Tadi mula 25, sekarang dah 27. Okey, bagaimana untuk kita mengira tempoh dalam hari dan jam? Cuba tengok Okey, ini dia cara untuk mengira daripada mula hingga tamat. Okey, mula pada 25 Julai 2021 pukul 10.50 AM hingga 27 Julai 2021 pukul 12.50 PM. Okey, kita ada garis masa. Kita gunakan teknik garis masa pada mulanya di sini 25 Julai. Okey, kemudian hari berikutnya 26 Julai. Yang ini sudah menjadi satu hari. Okey, tengok waktu yang sama 10.50 hingga 10.50 AM. Okey, kemudian hari berikutnya 27 Julai. Waktu masih sama sehingga pukul 10.50 pagi. Kemudian masih lagi berbaki sehingga jam yang kemudian 10.50 hingga 11.50 dan kemudian hingga 12.50 PM. Okey, jadi yang ni yang berbaki kemudiannya adalah 2 jam. Jadi jumlah kesemua tempoh di sini ialah 1 hari, 2 hari dan 2 jam. Jadi tempoh kesemua adalah 2 hari 2 jam. Okey, inilah contoh yang mudah untuk mengira tempoh dalam unit hari dan jam. Baik, kemudian kita tengok pula bagaimana untuk mengira tempoh dalam unit hari sahaja. Okey, tiada jam kita ambil hari sahaja, berapa hari. Okey, contoh di sini. Kira tempoh dalam hari bagi program tanam pokok bunga. Program ini bermula pada 1 Februari 2020 hingga 8 Mac 2020. Okey, dan soalan ini dia minta dalam unit hari saja. Okey. Okey. Sini kita ada contoh contoh di poster ni. 1 Februari hingga 8 Mac 2020. Okey, kita akan gunakan kalender. Okey. Jom kita guna kalender untuk mengira tempoh dalam hari. Okey, tempoh dalam hari dalam tahun 2020. Okey, di sini ada kalender yang kamu boleh lihat di sini. Kalau tahun 2020 pada bulan Februari dia ada sampai 29 hari. Kerana tahun 2020 ini adalah tahun lompat ataupun leap year. Okey. Dan kemudian diteruskan hingga bulan Mac. Right. Baik. Untuk Februari, untuk bulan Februari 1 Februari hingga 29 Februari jumlahnya ialah 29 hari. Dan untuk bulan Mac 1 Mac hingga 8 Mac ada 8 hari. Jadi jumlahnya kita tambah 29 tambah 8, jawapannya ialah 37 hari. Jadi tempoh dia, tempoh program ini adalah 37 hari. Okey, baik. Cuba kita tengok
Di sini kita ada tips, okey. Januari, Mac, Mei, Julai, Ogos, Oktober dan Disember. Okey, ini bulan-bulan yang mempunyai 31 hari. Okey, kamu perlu hafal ya. Januari, Mac, Mei, Julai, Ogos, Oktober dan Disember mempunyai 31 hari. Manakala April, Jun, September dan November ada 30 hari. Februari tahun biasa ada 28 hari, tetapi Februari tahun lompat ada 29 hari. Tahukah kamu apa itu tahun lompat? Tahun lompat berlaku 4 tahun sekali, bermula pada setiap 4 tahun. Okey. Jadi dia adalah tahun yang boleh dibahagi dengan 4. Alright. Teruskan yang seterusnya. Tahun lompat Februari mempunyai 29 hari. Jumlah hari dalam tahun berikut adalah 366 hari. Okey, tahun biasa ada 365, tapi tahun lompat ada 366 dan berlaku 4 tahun sekali. Okey, kita cuba yang ni ya. Kita cuba kira yang ni. Cuba kita kira hari. Kita kira berapa hari tempoh dari 8 Julai hingga 21 Julai. Mana 8 Julai? Ini 8 Julai. Kita nak kira hingga 21 Julai. Okey, cuba kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jumlahnya ialah 14 hari. Baik, 14 hari boleh ditukar kepada unit minggu kan? 14 hari bersamaan dengan 2 minggu. Okey, baik. Itu dia untuk contoh tempoh. Kemudian kita tengok lagi contoh yang lain. Okey, kita tengok lagi tempoh dalam unit hari yang sama. Okey, berapakah tempoh dalam hari bagi promosi beli belah dalam talian seperti yang ditunjukkan di sini? Okey, di sini telah dinyatakan 29 Mei 2020 hingga 5 Julai 2020. Okey, di sini ada promosi diskaun 20%. Alright, baik. Cara pertama, kita tengok cara pertama menentukan tempoh ni. 29 Mei 2020 hingga 5 Julai 2020. Berapa hari ya? Okey, baik. Cara dia macam tadi, kita ambil daripada kalender 29 Mei hingga 31 Mei. 29, 30, 31 tu ada 3 hari. Okey, kemudian bulan Jun. Bulan 6 lepas Mei bulan Jun. 1 Jun hingga 30 Jun. Okey, yang ni genap 1 bulan. Okey. 1 bulan tu ada 1 hingga 30 jadi 30 hari. Kalau 1 sampai 31, 31 lah. Tapi kalau 1 sampai 30, yang 30 hari. Okey. Baik, kemudian bulan Julai pula 1 Julai hingga 5 Julai saja. Yang ni sampai 5 saja. Sampai 5 Julai saja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 hari. Kemudian kita tambah untuk mendapatkan jumlah hari. Okey. Dan jawapannya kita dapat di sini 38 hari. 5 tambah 38, 3. Okey, 38 hari. Okey, itu contoh untuk yang seterusnya. Okey, tengok yang seterusnya kalau kita ambil cara yang kedua. Di mana cara yang kedua? Dia akan gunakan operasi tolak dan tambah. Okey, 29 Mei hingga 31 Mei. Okey, jadi 31 tolak 29. Okey, kamu boleh buat dalam bentuk lazim juga. Boleh buat dalam bentuk lazim. 31 tolak 29. Dapatlah 2. Kemudian kena tambah 1. Tambah 1 hari ni. Kenapa? Perlu tambah 1 kerana 29 Mei diambil kira. 29 Mei ni ambil kira. Jadi kena tambah balik 1 hari. Okey, jangan lupa yang ni ya. Okey. Jadi 2 tambah 1 dapat 3 hari. Okey. Bilangan hari dalam Jun. 30 hari. Yang ni tak payah kira sebab kita dah tahu dalam bulan Jun ada 30 hari. Kemudian dalam bulan Julai kita kira 5 tolak 1 sebab 1 sampai 5 hari bulan. Jadi 5 tolak 1 tambah 1 juga. Okey. 5 tolak 1 4. 4 tambah 1 dapat 5 hari. Baik. Jadi kita tambah ke semua sekali macam tadi untuk mendapatkan jumlahnya.
Okey, 3 hari tambah 30 hari tambah 5 hari dapat jawapan 38 hari. Okey, ini cara yang kedua untuk mengira tempoh dengan menggunakan operasi tolak. Tapi kamu perlu berhati-hati kerana di akhir ini kamu perlu tambah 1 hari. Okey. Baik, itu dia contoh yang kita dah bagi. Okey, kita tengok di sini. Jika promosi itu dilanjutkan hingga 16 Ogos, hitung tempoh dalam hari promosi itu diadakan. Okey, kalau dia tambah lagi hari sampai 16 Ogos. Tadi sampai 5 Julai kan. Kita nak tambah hingga 16 Ogos. Okey. Okey, jadi di sini bukan sampai 5 Julai. Di sini sampai 31 Julai, kemudian sambung lagi sampai 16 Ogos. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan di sini bagaimana untuk mengira. Okey, kita ada kat sini 3 hari. Okey, kemudian bulan Jun kita ada 30 hari. Dan bulan Julai sampai 31 sampai 31 Julai. Bulan Julai ada 31 hari. Jadi kat sini bukan 5 hari ya. Kat sini ada 31 hari. Okey, kemudian pada bulan Ogos sampai kita tengok di sini bulan Ogos sampai 16 sahaja. Okey, 1 hingga 16. Jadi ada 16 hari. Okey. Jadi kamu perlu tambah tambah tadi kita ambil mana yang besar dulu? 31. Okey, 31 tambah 30 tambah 16 dan tambah 3. Okey. Tambah cuba kita tambah 6 tambah 1 7, 7 tambah 3 10. Okey. 3 3 6 7 8 jadi 80. Jadi jawapannya ialah 80 hari. Okey, boleh Alright. Baik, kita teruskan. Kemudian latihan ini cuba kamu buat. Okay, macam mana untuk mengira? Di sini ada cikgu bekalkan tips untuk kamu. Okey, baik. Cuba kita kira yang ni dulu. Tempoh 62 hari. Okey. Tempoh 62 hari adalah dari 1 hari bulan apa hingga 31 hari bulan apa. Okey, 62 hari. Okey. Apakah bulan yang sesuai diisikan dalam kotak itu? Okey, 61. Jadi kat sini mesti ada 2 bulan kan? 2 bulan. Jadi 62 ni berapa tambah berapa dapat 62? 31 ataupun 30? Kalau 30 tambah 30 dapat 60. Okey, mesti bulan yang ada 60. Bulan yang ada 30 hari. Okey. Okey, tapi tak ada bulan yang ada 30 hari yang berturutan. Okey, kemudian jawapan dia bukan 60, jawapan dia 62. Kita nak 62. Okey, mesti 31 tambah 31 tambah 31. Okey, 31 tambah 31 dapat 62. Okey, 31 tambah 31 dapat 62. Okey. Jadi kita mesti cari bulan yang ada 31 hari berturutan. Bulan apa ni? Ini bulan Julai. Okey, dan yang ni bulan Ogos. Okey, dah dapat. Okey. Jadi dalam kotak ini adalah 1 hari bulan Julai hingga 31 hari bulan Ogos. Okey. Baik, kita sambung lagi dengan latihan yang seterusnya. Okey, kita cuba tengok untuk soalan yang berikut. Okey, ada satu projek untuk kesejahteraan penduduk. Alright, projek menaik taraf kompleks sukan. Okey, tarikh mula dia adalah 1 Disember 2019 dan tarikh siap dia adalah 19 Januari 2021. Baik. Soalan dia, hitungkan tempoh projek menaik taraf kompleks sukan dalam hari berpandukan maklumat di sebelah.
Baik, untuk mengira ini kita perlu ambil tempoh mula hingga tarikh mula hingga tarikh tamat 1 Disember 2019 hingga 19 Januari 2021. Okey, baik. Tengok tahun di sini, tahun adalah tahun yang berbeza. Okey. Mula daripada 2019 dan tamat pada 2021. Baik, untuk cara dia kita ambil macam tadi. Kita ambil tahun yang pertama dulu, tahun 2019, 1 bulan 12 sehingga 31 bulan 12. Ini satu bulan. Satu bulan Disember ni ada 31 hari. Okey. Kemudian kita ambil tahun 2020 ni, 2020 daripada 1 bulan 1 2020 hingga 31 bulan 12 2020. Okey, genap 1 tahun. Okey. Kamu perlu ingat tahun 2020 adalah tahun lompat. Okey, jadi tahun lompat ada 366 hari. Okey. Jadi baik. Kemudian kita akan tengok di sini tahun yang seterusnya iaitu tahun 2021 dari 1 hari bulan 1 hingga 19 hari bulan 1 2021. Okey, yang ni ada berapa hari? 19 hari kan? Ataupun kamu boleh juga tolak. Okey, 19, ni ambil 19 tolak 1. 19 tolak 1 18, 18 tambah 1 19. Okey. Jadi untuk mendapatkan jumlah kita perlu tambahkan ketiga-tiga bilangan hari yang kita dapat. Okey, 31 hari tadi tambah dengan 366 tambah 19. Okey, cuba kamu buat dalam bentuk lazim. Okey, apakah jumlah yang kamu dapat? Betul tak kamu dapat 416 hari? Okey, cuba kira sekarang dalam masa 10 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dapat 416 hari. Okey, bagus. Baik, kita teruskan untuk topik yang seterusnya iaitu tukar unit masa. Okey. Bahagian seterusnya tukar unit masa, kita ambil contoh yang mudah daripada unit jam kepada unit minit. Okey. Baik, contoh yang di sini untuk senaman pagi. Pagi ni kita bersenam selama setengah jam. Setengah jam adalah 1/2. Okey, 1/2 ni adalah setengah jam. Okey, tukar kepada minit. Okey, ini sangat mudah. Okey, 1/2 jam semua dah tahu kan, 30 minit. Okey, tapi cara untuk mengira dia 1/2 jam didarab dengan 60. Baik, kenapa darab 60? Darab 60 kerana 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi 1/2 darab 60. Okey, teknik yang digunakan adalah teknik pemansuhan. Okey, mansuhkan dulu nombor bawah dengan nombor atas secara silang Okey, 2 dengan 6, 60. Okey, 2 ni dapat 1. Okey, silang. Okey, masukkan dapat 1 dan 60 sifir 2 lah, sifir 2. Dapat 3, kosong ni dapat kosong juga, jadi 30. Okey. Jadi 1 darab 30 sama dengan 30. Jawapannya adalah 30 minit. Okay, jika digunakan muka jam, kita dapat tengok setengah daripada muka jam ni adalah daripada nombor 12 hingga nombor 6. Okey. Bersamaan dengan 30 minit. Okey, baik. Seterusnya 1/3/4 jam. Okey, 1/3/4 jam ni senang juga nak buat. Okey, kita ambil nombor pecahan ini darab dengan 60. Jadi apa yang perlu kamu buat? Yang pertama sekali kamu tukarkan nombor pecahan, nombor bercampur ini tukarkan kepada pecahan tak wajar. Cara dia adalah darab dan tambah. Okey, baik. 1 darab 4 sama dengan 4 tambah 3. 4 tambah 3, 7. Okey, 7/4 darab 60. Kemudian teknik pemansuhan yang sama, gunakan sifir 4. 4 dapat 1, 60 ni dapat 15. Okey, bahagikan pun boleh Bahagikan dengan 4. 60 bagi 4 dapat 15. Kemudian darab. Okey, kamu darab yang ni Darab ni 7 darab 15 ataupun 15 darab 7. Okey. Kalau kamu buat dalam bentuk lazim, jawapannya dapat
105 ataupun 105 minit. Okey. Jadi 1/3/4 jam adalah 105 minit. Okey. 1 jam 60 minit. Okey, cuba kira tempoh yang seterusnya. Tempoh rehat. Kalau dia rehat dalam masa 1/3 jam, nyatakan dalam minit. Okey, jadi 1/3 darab dengan 60. Okey. Sekejap je kita boleh buat yang ni. 1/3 sifar 3 Kalau 3 kat bawah ni kita gunakan sifar 3 darab dengan 60. Jangan darab dengan nombor lain. 60 sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, gunakan sifar 3. 3 ni dapat 1, 6 ni dapat 2. Sifar ni sifar lah. Okey, 1 darab 20. Jadi jawapan dia berapa minit? 20 minit. Okey. Itu dia jawapan dia. Baik. Senang saja kan? Yang kemudian tengok pecahan jam. Apa maksud pecahan jam? Okey, lengkapkan label pecahan pada muka jam. Tampal jam pecahan dalam buku tulis. Dalam buku tulis kamu nanti kamu boleh tampalkan. Okey. Dan tulis 3 penukaran unit jam yang melibatkan pecahan. Kita boleh tulis lebih daripada 3. Okey, kalau kita tengok semua sekali, tapi kamu cuma perlu buat 3 penukaran sahaja. Okey, mari kita cuba buat sama-sama. Okey, di sini kita ada unit tips yang diberi. Okey. Baik. Jarum minit bergerak dari 12 hingga 1. Okey, mula-mula sekali apa yang kita perlu buat? Kita perlu gerakkan daripada 12 hingga 1. Jadi muka jam ni ada berapa bahagian? Okey, cuba kita pecahkan. Okey, pecah 2. Okey, kemudian boleh lagi, boleh lagi. Okey, daripada nombor ke nombor. Sorry, silap. Ini padam. Okey, cuba sekali lagi. 11/4 dan 5. Sorry, sekali lagi. 11 ni sepatutnya kepada 4/10. Jadi ada berapa bahagian? 12 bahagian mengikut nombor yang tertera. Okey. Jadi ini adalah 1/12. 1/12. Jadi kamu tahu berapa kan? Yang ni berapa minit? Yang ni semua orang tahu. Yang ni adalah 5 minit. 1/12 ini adalah 5 minit. 1/12 jam adalah sama dengan 5 minit. Okey, kalau kita kira bersama, darab dengan 60. Okey, masukkan dapat 30. 1/12 lah. Okey, masukkan 16 dengan ni dapat 16 sifar 12. Dapat 5. Okey, jadi dapat jawapan dia 5 minit. Okey. Baik, cuba kita tengok macam mana nak buat pecahan. Okey, kita mula di sini 1/12. Okey, 1/12 kita ambil yang ni. 1/12, 2/12. 2/12 ni kita akan tukar kepada pecahan termudah. Okey, tukarkan kepada pecahan termudah. Dan kita akan dapat 1/6. Okey. Kemudian 3/12. Okey, 3/12 juga dipermudahkan menjadi 1/4. Kemudian kita ada 4/12 dipermudahkan mendapat 1/3. 5/12 tidak dapat dipermudahkan lagi. 6/12 dipermudahkan menjadi 1/2. 7/12. 8/12 dipermudahkan menjadi 2/3. Okey, sifar 4 ini sifar 4. 9/12 dipermudahkan mendapat 3/4 menggunakan sifar 3. Okey. 10/12 dipermudahkan menjadi 5/6 gunakan sifar berapa? Sifar 2, sifar 2. Dan 11/12, kemudian akhir sekali 12/12 bersamaan dengan 1 jam lah. Okey, ini adalah pecahan jam pecahan kita. Okey, dan kamu boleh tukarkan kepada
minit. Macam ni macam ni tadi. Jadi kamu cuba buat 3 penukaran unit dalam buku tulis. Okey, boleh salin yang ni, kamu boleh pause video ini dan kamu boleh salin. Okey. Baik. Okey, itu dia pecahan jam. Baik, kita akan sambung kemudian kita tukar masa daripada unit hari ke jam. Okey. Contoh di sini tukarkan 1/3 hari kepada jam. Okey, yang ni daripada hari kita tukar kepada jam. Yang tadi daripada jam kepada minit. Okey. Baik, 1/3 hari kita akan gunakan garis masa. Okey. Dalam satu hari ada berapa jam? Berdasarkan pada rajah ini, dalam satu hari ada 24 jam. Okey, satu hari bersamaan dengan 24 jam. Jadi 1/3, ambil 1/3 bahagian sahaja. Okey. 1/3 di sini 1/3. Okey. Ini 1/3 1/3 ni. Ini 1/3. 1/3 ada 8 jam. Okey. 8, 8, 8, 24. Okey. Baik. Itu adalah contoh mana kalau kita buat pengiraan 1/3 darab dengan 24, kita boleh masukkan 3 dengan 24 mendapat 8. 1 darab 8 dapat 8 jam. Okey. Okey, baik. Dan jika kita gunakan kitaran hidup lalat, okey, contoh di sini telur lalat dinyatakan bertukar kepada laba dalam tempoh 1/3 hari. Okey, bersama dengan 8 jam tadi hingga 1 hari. Okey. 24 jam. Okey. Jadi tempoh dia 8 jam hingga 24 jam. Okey, ini kitaran hidup lalat. Pada dewasa bertelur menjadi larva dan kemudian pupa dan akhirnya menjadi lalat. Okey. Baik, jika kita ambil larva tadi, larva mengambil tempoh 5/8 hari untuk bertukar kepada pupa. Katakan tempoh itu dalam jam. Okey, yang ini kita akan ambil contoh dalam bentuk nombor bercampur 5/8. Okey, ditukar kepada jam. Okey, baik. 5/8 ni kita akan tukar macam tadi menjadi pecahan tak wajar. Jadi 5 darab 8, 40. 40 tambah 1, 41. 41/8 darab 24. Okey. Darab 24. Okey, boleh faham Jadi kita akan masukkan macam tadi, 8 ni dapat 1, 24 dapat 3. Okey, sikit 8 8. Jadi kita dapat di sini 41 darab 3. Okey, 41 darab 3 kamu buat dalam bentuk lazim lah. Dalam bentuk lazim, kalau kamu buat bentuk lazim 41 darab 3, kamu akan dapat apa? Senang saja kan, CP3. 1 darab 3, 3. 4 darab 3, 12. Jadi 123 jam.